Susah sangat kan lidah kita nak selawat atas Nabi. Susah sangat ke? Tak payahlah kita nak pergi pun duit, pergi umrah, nak pergi doa dekat makam ke apa ke dekat Madinah. Yang tu lain cerita kalau kita mampu. Tapi takkan lidah dengan bibir kita tak boleh, tak mampu nak selawat ke atas Nabi yang confirm dia ni akan bagi syafaat kita. Tak bolehkah kita nak terima kasih secara advance kepada Nabi Muhammad SAW daripada sekarang ni? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Mana kata di sini, kakak, adik-adik, abang-abang, Allah tak memberi petunjuk kepada orang kafir, tetapi Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita, orang yang mukmin, orang yang Islam. Cumanya kita ni buat indah dekat petunjuk tu, buat-buat lupa, buat-buat tak nampak, buat-buat tak dengar, buat-buat tak reti. Padahal petunjuk tu senantiasa berada. Tapi kita mahu tergolong ke dalam orang yang kafir. Jadi kita kata Allah tak bagi petunjuk. Tapi kita tak cari hidayah, kita tak terima, kita buat tak tahu. Dan apabila kita buat tak tahu, kita buat-buat kata Allah tak bagi petunjuk, maka kita pun sesatlah. Sesat mengikuti hawa nafsu kita sendiri dengan bantuan setan. Faham? Ni best ni penyucian diri, tapi punyalah panjang kalau aku nak baca kat hampa, tapi orang kena stepek kat day lah. InsyaAllah lah tengok lain kali. Aku nak pergi tawaf, Ustaz. Untuk memberikan mood kepada tawaf aku ni, siap pasang apa nama ni, colok cendana lagi supaya wangi. Bila nak tawaf hari ni? Kalau tak boleh tawaf, rezeki hampa lah dapat tazkirah. Satnat. Benda-benda macam ni pun salah satu nikmat. Mata dapat tengok benda-benda yang menyenangkan. Telinga dapat dengar ayat hujan duk turun cerut-cerut, ceret-ceret. Kalau dapat hujan yang prau tu lagi best. Kan? Baik, bertemankan hujan dan angin sejuk yang masuk melalui pintu besiku yang cantik lagi tidak terkata apa ni. Dan juga Syekh ni duk baca, duk mengaji kat TV, YouTube. Dan juga Al-Quran serta Mushaf. Mushaf edisi khas Datuk Rizal Amazing Al-Quran Al-Karim, resam Usmani bahasa Melayu. Yang ramai orang duk tanya, Datuk nak tengok cover tu, dia aku tayang dah, tapi tak ada lah. Okay, buat masa ni tak ada Quran ni macam ni. Yang edisi ni tak ada jual. Dan alhamdulillah kita dipanjangkan umur hari ni. Aku dah simpan lama ni tu yang tanda dengan tali hijau ni. Oi, color cherry juga tali-tali ni nak. Duk tanda lama dah. Tapi tak ada banyak masa. Bukan tak ada kesempatan. Diskusi ni panjang. Sagi ku ampal. Aku baca proper laju lagi apa tak faham. Sajalah kita nak buat sedih hanya. Sedih angin duk tiup masuk ni. Masya Allah, seronoknya. Dengar hujan, dengar orang mengaji. Aku pun nak baca kat hampa di kursi. Nikmat mana lagi yang hampa nak dustakan? Itu dia lah. Alhamdulillah. Sebab tu aku syukur sangat-sangat sampai hari ni. Allah bagi rezeki dulu lah ni. Allah bagi rezeki lagi banyak walaupun aku dah pencen. Bila dia bagi rezeki banyak umur-umur masa ni, tak adalah kita ni nak ambil rezeki tu nak pergi hoing kat tempat-tempat jahiliah yang kita pernah
happy dulu ni. Jadi kita teringat macam kalau ada rezeki lah ni, memang nak buat untuk kebaikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Jom baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam segmen hadis qudsi hari ini daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari kiamat manusia saling bergelombang satu dengan yang lainnya. Bergelombang tu maksudnya penuh, ramai, bersesak-sesak dengan peluh kita, dengan matahari atas kepala kita. Aku rasa aku dah pernah habaq dah pasal benda ni, tapi tak tahulah. Tak apa, kita ulang lagi sekali sebab yang ni sedap. Dia cara dia susun je hadis ini. Bergelombang, makna kata kita akan bertolak-tolak, berasak-asak. Ada yang berdiri, ada yang rapat, ada yang macam-macam lah. Ada yang muka lagu ni, ada yang kaki ke atas, ada yang hitam legam, ada yang bercahaya disebabkan air wuduk. Macam-macam di padang mahsyar nanti. Okey, pada hari kiamat. Bergelombang, itu padang mahsyar. Kalau hari kiamat lain pula cerita dia. Jadi pada hari mahsyar nanti, bila kita telah dibangunkan kembali setelah kita, ada orang tu tidur lah waktu dia mati, ada orang tu kena siksa waktu dia mati, ada orang tu dia bermain-main di taman syurga, macam-macam lah ikut amalan kita di atas dunia ni. Okey, bila kita bangkit di padang mahsyar, dihimpunkan di satu kawasan yang sangat lapang. Bila Allah lipat bumi, lipat langit, apa semua, buat satu tempat baru yang bernama mahsyar ini, dan kita pun dibangunkan kembali, dan kita menunggu sebanyak puluhan ribu tahun hanya untuk dibicarakan. Bukan buat apa saja, tunggu saja, bangkit daripada mati, berjalan beramai-ramai di padang mahsyar, tunggu saja 50,000 tahun. Kalau tak silap aku, wallahu alam. 50,000 tahun akhirat kalilah pula. Satu hari dunia dengan satu akhirat dah berapa ribu tahun kali. Duklah hampa, duklah kita berdiri ramai kat situ, terpinga-pinga dan terkejut akibat daripada keadaan itu di padang mahsyar itu. Ya? Okey, jadi kita ni bergelombang. Maka mereka mendatangi Adam alaihissalam dan berkata, masa tu Nabi semua dibangunkan sekali, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, malaikat, makhluk-makhluk lain, semua akan dihidupkan sekali dan dikumpulkan sekali. Okey, jadi mereka mendatangi Adam alaihissalam dan berkata, mintakanlah kepada kami syafaat pada Rabb-Mu bagi kami. Maka Adam berkata, aku tidak berhak untuk itu. Namun temuilah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya dia Khalil Ar-Rahman, kekasih Allah. Adam pun tak boleh nak buat apa. Pakat-pakat pergi meruntun kat Nabi Adam. Tolonglah Nabi Adam, kami tak larat nak berdiri. Kami dah lama sangat berdiri. Percepatkan. Kita tahu dah kalau kita dah minta percepatkan, siksa berdiri itu pun kita tak mau. Tapi kita nak cepatkan untuk perbicaraan, dan kita tahu kemungkinan masa tu kita akan masuk neraka pun kita nak cepatkan siksaan neraka kat atas kita sebab kita tak sanggup nak berdiri lama. Berdiri itu tak sanggup, maka kita sanggup mempercepatkan keadaan yang menyiksakan itu untuk lebih kepada keadaan yang akan lebih menyiksakan. Tu dialah faham tak? Hampa tu ingat, jangan pejam mata habis cerita pejam mata dengan biji-biji mata hampa sekali terkeluar lagi. Okey, baik. Lepas tu mereka pun mendatangi Ibrahim alaihissalam. Dia pun berkata, aku tidak berhak untuk itu. Namun temuilah Musa alaihissalam. Sesungguhnya dia kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim pun tak sanggup, tak ada kehebatan untuk bercakap dengan Allah. Maka Nabi Ibrahim suruh kita pi dekat Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni pernah berkata-kata dengan Allah direct. Dalam banyak Nabi, Nabi Musa yang berkata-kata direct dengan Allah. Hampa kalau pening tengok aku kamera duk goyang-goyang ni, letak tepi je dengar suara, tak apa. Okey? Baik, lepas tu kita pun pi lah gudung pi dekat Nabi Musa. Mereka pun mendatangi Musa alaihissalam. Dia juga berkata, aku tak berhak untuk itu manusia. Akan tetapi temuilah Isa alaihissalam. Sesungguhnya dia roh Allah yang langsung ditiupkan ke rahim Maryam. Tu dia. Musa yang
bercakap dengan Allah direct pun tak boleh nak buat apa-apa nak tolong kita. Musa kata, hampa pilah dekat Isa. Pasal apa? Isa ni adalah ruh Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Special. Okey? Maka kita pun lepaslah Musa, pi pula berjalan bergelombang ke Nabi Isa. Dan kalimatnya, lalu mereka mendatangi Nabi Isa. Lalu kita pun pilah menghadap Nabi Isa alaihi salam. Dia pun berkata, aku tidak berhak untuk itu, tapi temuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun datangiku. Ini Nabi ceritalah sebab ni hadis qudsi. Dan aku berkata, akulah yang berhak untuk memberikan syafaat kepada kamu. Kemudian aku meminta izin kepada Rabbku dan aku diizinkan. Dia mengilhamkanku dengan makna-makna pujian. Makna kata kita dah pi kat Isa, Isa kata tak boleh. Nabi Muhammad yang boleh. Kita pun pi dekat Nabi Muhammad, Nabi kita. Okey, Nabi kata, ya, akulah yang berhak memberikan syafaat dan Allah telah mengilhamkan kepadaku makna-makna pujian yang belum pernah aku tahu sebelumnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak syukurkah? Kita tak syukurkah kita ni berada di bawah umat Nabi Muhammad? Nabi-nabi yang kita dengar cerita boleh belah laut. Nabi dengar cerita yang tak ada bapa boleh dilahirkan di atas dunia ini. Kita dengar Nabi Ibrahim yang anak dia, Nabi Ismail dibakar oleh api yang tidak merasa panas dia. Kita dengar kisah Nabi Adam yang diturunkan daripada syurga. Tapi kita bukan umat Nabi-Nabi tersebut. Kita umat Nabi Muhammad yang Allah izinkan syafaat ke atasnya. Bila kita tahu Nabi Muhammad ini boleh bagi syafaat kat kita di hari mahsyar, susah sangat kan lidah kita nak selawat atas Nabi. Susah sangat ke? Tak payahlah kita nak pergi pun duit pergi umrah, nak pergi doa dekat makam ke apa ke dekat Madinah. Yang tu lain cerita kalau kita mampu. Tapi takkan lidah dengan bibir kita tak boleh, tak mampu nak selawat ke atas Nabi yang confirm dia akan bagi syafaat kita. Tak bolehkah kita nak terima kasih secara advance kepada Nabi Muhammad SAW daripada sekarang ni? Kalau kita tak ucap, macam mana Nabi nak kenal besok nanti? Jadi tuan-tuan dan perempuan, Allah mengilhamkanku dengan makna-makna aku tahu sebelumnya. Di situ di keadaan mahsyar tu nanti Allah akan ilhamkan Muhammad satu makna-makna pujian, rangkaian makna-makna pujian yang belum pernah didengari oleh Nabi Muhammad ketika di atas dunia ini. Dan Nabi Muhammad pun akan tersungkur sujud terus kepada Allah. Ya Allah, apa benda ya Allah akan ajar dekat Nabi Muhammad tu nanti sehingga Nabi Muhammad tersungkur sujud. Bukan sujud, tersungkur sujud. Rebah. Akibat daripada kata-kata puja yang akan diajarkan oleh Allah kepada Nabi nanti di padang mahsyar. Kemudian Allah kata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah perkataanmu akan didengar. Mintalah maka kamu akan diberi. Mintalah syafaat maka kamu akan diberi syafaat. Mata aku dah kembang tak boleh baca. Maka ia berkata, wahai Rabbku, umatku, ummati. Nabi boleh ingat umat dia di pada mahsyar untuk memberi syafaat kepada kita. Kenapa kita tak boleh nak selawat dekat Nabi? Nabi ingat. Maka Nabi kata, umatku. Yang pertama keluar pada
umatku. Maka Allah berfirman, pergilah dan keluarkan siapa saja yang mempunyai iman yang jauh lebih kecil daripada biji sawi di hatinya. Maka aku pun pergi dan melaksanakannya. Itulah dia tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad, umatnya yang pertama. Nabi lain pernah berputus asa. Rasul lain pernah berkata-kata kepada Allah supaya diturunkan azab ke atas umat mereka yang tidak mengimani akan agama Islam dan Allah. Tapi Nabi tak pernah. Nabi Muhammad tak pernah cemuh. Dan Nabi menyimpan keistimewaan ini di padang mahsyar untuk diberikan dan dikongsi bersama umat-umatnya nanti. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah baca dah benda di hari itu, tapi bila aku baca untuk hampa, aku rasa lebih hadis riwayat, kena sebutlah ni hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Syekh Syarifah di luar sana. Hari Jumaat, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipulangkan kembali roh ke dalam tubuh jasad kita pada hari ini untuk celek mata, untuk bernafas, untuk tengok muka suami kita, untuk tengok muka bini kita, untuk tengok muka anak-anak kita, untuk tengok muka kita sendiri kat cermin. Panjang umur, dapat tengok lagi, dapat hidup lagi. Seronok tak? Seronok. Kata alhamdulillah. Lepas tu kena kata apa? Kan aku duk pesan selawat. Nah, selawat. Allah suruh kita selawat ke atas Nabi. Bukan Nabi suruh saya saja, Allah suruh. Baik apa selawat kah? Baik, selawat dah kah? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak buka ke surah Al-Qasas ayat 60 dan 61. Lepas tu kita akan tengoklah segala hadis qudsi, hadis nabawi, riyadus salihin, mana-mana yang berkaitan dengan terjemahan firman Allah di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terjemahan ini berbunyi, dan apa jua kekayaan, yakni saat awak tenggelam. Dan apa jua kekayaan dan jabatan ataupun keturunan, kira pangkat sekali lah, yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?
Faham kan terjemahan ni? Baik, seterusnya, adakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yakni syurga, lalu dia memperolehi dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Tuhan tanya, Allah tanya, samakah? Sama ke orang yang Allah janjikan syurga di akhirat dengan orang yang Allah berikan kesenangan di hidup duniawi, kemudian orang yang duduk di duniawi itu yang ada kesenangan tu akan ditarik ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab apa? Mai. Dan di sini duniawi itu diterjemahkan pula sebagai orang yang diberi kenikmatan hidup duniawi tetapi tidak dipergunakannya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Kerana itu dia di akhirat akan diseret ke dalam neraka. Faham ke tak? Faham ke tak? Okey, mai aku nak buat lagi sekali. Nak bagi faham kat hampa semua, dengar ni. Jadi apa saja Allah bagi kekayaan. Katalah ambil contoh akulah senang. Nak ambil contoh hampa makan sudu plastik kan. Okey. Katalah Allah bagi aku kekayaan. Alhamdulillah. Jabatan. Ya, aku jadi bos besar. Aku ada pangkat. Okey. Datuk, tuanku bagi. Okey. Lepas tu keturunan. Keturunan ni zuriat-zuriat lah. Mak bapak kita, anak-anak kita. Okey. Semua ada. Checklist aku ada. Ada. Yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi. Macam aku duk sebut selalu tu. Anak, harta, apa semua tu adalah perhiasan dan harta dunia. Okey? Duniawi Allah sebut. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Dalam terjemahannya, tidakkah kamu mengerti? Kalau ayat aku, tidakkah kamu mengerti? Itu maksudnya, hampa faham ke tak? Lagu tu. Okay? Jadi bila Allah bagi aku segala kekayaan, jabatan, keturunan lah, segala mak nenek apa semua tu, maka itu adalah kesenangan hidup di duniawi. Untuk aku punya kesenangan di atas dunia ni. Di dalam itu juga ada juga kesenangan untuk orang lain. Sekiranya aku bersedekah, sekiranya aku memberikan kepada orang-orang yang patut menerimanya di dalam rezeki atas duniawi itu. Guna kekayaan untuk sedekah, guna jabatan pangkat untuk membawa kebaikan, okey, dan guna keturunan ni untuk menyambung ilmu tu. Sebagai contoh, aku bukan bangga diri, tak, sebagai contoh. Jadi tidakkah kamu mengerti? Allah tanya. Jadi aku kena jawab, mengerti, faham. Alahai, internet ni nyet. Aku nak post tak boleh. So jadi makna kata di sini minta maaf banyak. Sekejap lagi kita sambung balik lah kalau ada cerita. Sebab tak boleh, lemah aku. Patutnya aku buat live tadi. Sekejap lagi kita sambung lah. Tengok lagu mana ke, macam mana ke. Internet nyet. Aku nak pergi jogging kat luar tu sebelum terang. Sekejap lagi kita sambung kalau ada masa, insyaAllah.